وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beberapa nabinya, man laqiyani wa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni أجنبته ناري ومن لقيني بالموت وهو يستحيي مني أنسيت الحفظة ذنوبه. Sesiapa yang menemui aku dalam keadaan dia mencintai aku, maka aku memasukkan dia ke dalam syurgaku. Sesiapa yang menemui aku dalam keadaan dia takut pada azabku, maka aku jauhkan dia daripada nerakaku. Dan sesiapa yang menemui aku dengan kematian dalam keadaan merasa malu kepadaku, maka aku jadikan para malaikat pencatat amal lupa akan dosanya. Dan jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata pengarang kitab ini, 3 keadaan semasa menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan bertemu dengan kematian. Yang maha hidup Allah, sekalian makhluknya akan bertemu dengan kematian, termasuk para malaikat-malaikatnya. Jadi kita sebagai hamba bagi Allah diberikan tempoh buat seketika, dan kehidupan yang dilalui ini juga kehidupan yang bersifat sementara. Maka pertemuan kita dengan Allah adalah satu perkara yang wajib, yang tak dapat tidak untuk kita lari. Jadi moga-moga kita selalulah berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam kalimah La ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bila sekarang seorang kamu tu nak mati, maka diajarkan ia kalimah la ilaha illallah. Nabi sebut laqinu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mewahyukan kepada nabi-nabinya, menyatakan man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Sesiapa yang menemui aku, makna yang mati bertemu dengan Allah dalam keadaan mencintai aku, adkhaltuhu jannati. Allah menjanjikan balasannya syurga kepada orang-orang yang mati dalam cinta kasih sayang kepada Allah. Sebab tu tiada ada cinta yang lebih baik, yang lebih kekal, yang abadi, melainkan cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta yang ada pada kita, pada manusia, pada harta benda ni tuan-tuan, cinta yang sementara.
Dan apabila kadang-kadangnya kita mencintai manusia ini pula menjadi orang tipu mainan dalam hidup manusia, sehingga kan manusia yang sanggup membunuh diri kerana cintanya ditolak, sanggup gantung diri, sanggup minum racun, sanggup menggunakan bahan-bahan tajam, dibunuh diri kerana kegagalan dan juga cinta mereka kepada manusia ditolak. Maka inilah kesilapan yang besar yang telah digunakan oleh iblis laknatullah memerangkap manusia, yang mengakhiri kehidupan kita bermula daripada fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, tapi berakhirnya kita dengan kufur. Ini tuan-tuan sayang, bermula perjalanan kita lahir ke muka bumi ini, kata Nabi, tiap kanak-kanak yang dilahirkan itu dalam keadaan yang fitrah, suci, bersih, bagai kain-kain yang putih, tak ada sebarang warna pada dia. Tapi sayang, sepanjang perjalanan yang diberikan tempoh Allah buat seketika ini, maka ditutup dengan matinya kufur kepada Allah, kerana kita tersalah memilih cinta dan kasih sayang. Ini kena ingat tuan-tuan, banyak peristiwa-peristiwa ini dirakamkan di atas dunia ini yang berlaku demikian. Yang kita cerita, yang saya sebut ni, oleh kerana berlaku kepada orang-orang yang pagi, petang, siang, malam mengaku Islam, dan juga ibu bapa, datuk nenek mereka juga diakui sebagai Islam, tapi berakhirnya penutup riwayat hidup mereka pada dunia yang ditempuhkan Allah mati kafir. Bahkan ada di antaranya bukan orang yang nak dikatakan orang yang tak reti dan orang yang tak faham. Ada di antaranya hafiz Quran, hafal Quran, tapi akhirnya mati kufur di tali gantung. Masuk dalam bilik di petang hari, bawa tali, ikat jeruk tali, buh disiling ke apa. Ibu bapa mencari sepanjang hari tak jumpa, tapi anak adik dia kata nampak abang masuk dalam bilik buat masuk tali. Jadi bila dibuka bilik, tengok anaknya sudah tergantung, tidak bernyawa lagi dah. Itu hafiz Quran. Diperdaya juga oleh iblis laknatullah, akhirnya mati dalam kufur kepada Allah. Inilah kita tuan-tuan, ya. Kemana hidup kita akan berakhirnya bertemu dengan Allah. Maka harapan dan doa kita supaya kita dimatikan dalam kalimah la ilaha illallah, dan mati kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sebagaimana 2 hari lepas ditunjuk dalam gambar seorang warga RTM daripada Pakistan mati di dalam Masjidil Haram ketika sedang membaca Al-Quranul Karim. Maka nyawanya diambil oleh Allah ketika sedang membaca kalamullah dalam Masjidil Haram. Itulah tanda-tanda pertemuan dengan Allah. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Moga-moga itulah kematian yang dinantikan dengan kasih sayang dia nak bertemu dengan Allah. Tinggalkan kampung halaman, tempat tumpah darahnya, berpijak di bumi anbiya, di tempat yang suci, di tempat yang penuh keampunan dan rahmat Allah,
tempat yang penuh dengan kebebasan dan kenikmatan dan segala-galanya, itulah di Makkah, Masjidil Haram. Jadi itulah tuan-tuan, kematian yang dirakamkan oleh Allah nak menunjuk kepada kita yang masih hidup ni satu kematian yang indah, dan menepatilah dikatakan tadi ni, sesiapa yang menemui aku dalam keadaan dia mencintai aku, maka aku memasukkan dia ke dalam syurga aku. Bukan senang tuan nak jadi gitu. Ada kita ni berniat, bercita-cita tu, tak apalah, pergi Mekah, minta matilah di Mekah. Tak juga mati di Mekah, balik mati di Malaysia, balik mati di rumah, kadang-kadang balik mati dekat airport. Tuan guru saya mati separuh badan dalam kapal terbang. Pada bulan Ramadan yang baru ni lah, di awal Ramadan, saya balik tazkirah di kampung, dan malam terakhir sebelum saya balik ke Kuala Lumpur ni, tazkirah di Taman Intan, Masjid Taman Intan di Sungai Petani. Saya bertemu dengan seorang hamba Allah, Tok Bilal masjid. Lepas sembahyang, dia buka dia punya wallet dia tunjuk kat saya, dia kata ni gambar, kenal? Saya tak berapa perasan sebab nampak muda. Saya kata saya tak perasan. Dia kata mengaji di pondok ni Tok Guru. Astagfirullah, Tok Guru saya. Dia simpan gambar tu. Dia kata ya. Dia kata dia mati dekat airport dah. Dia mati atas riba saya separuh badan ketika dalam penerbangan, hampir-hampir nak sampai ke KLIA. Dia bersuara, dia mengungut, dia kata dia lenguh rasa kebas. Boleh tak nak baring, minta nak baring atas riba. Dan Tok Bilal ni merupakan anak angkat dia. Jadi dia rebahkan baring-baring tu dah, terus mati separuh badan. Turun dekat KLIA, terus ambulan buat masuk ke ni, terus masuk ke General Hospital. Maka kematian beliau di dalam hospital tu lah. Jadi itu kita tengok pertemuan dengan Allah. Walau bagaimanapun, satu gambaran perjalanan hidup manusia daripada awal sampai akhirnya, yang menunjukkan dia mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam bekerja untuk Islam. Itulah pengorbanan seorang insan yang mana dia ni banyak buat kerja dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan ni. Jadi rezeki, sebab tu disebut juga dalam kematian ni juga merupakan rezeki. Ada kalanya direzekikan kita mati dalam keadaan yang baik, ataupun sebaliknya. Inilah yang kita selalu mohon dan minta. Yang Allah kata ud'uni astajib lakum. Boleh kita minta kepada Allah supaya dimatikan kita dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi sehubungan itulah kita untuk buat persediaan dan persiapan. Dan kita hari ini merupakan hari penutup, dan malam tadi kita juga penutup beribadah kepada Allah. Masa begitu cepat, dan malam ni kita tak ada tarawih lagi dah. Entah boleh kita bertarawih lagi tahun depan, puasa lagi tahun depan, wallahu a'lam. Allah yang menentukan. Jadi doa perjalanan kita, dia akan terhenti pada satu titik yang dijanjikan oleh Allah. Jadi moga-moga kita mati dalam keadaan yang kita ni
cinta dan kasih sayang untuk bertemu dengan Allah. Dan barang siapa yang menemui aku, kata Allah, wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Sesiapa yang menemui aku dalam keadaan dia takut pada azab aku, maka aku jauhkan dia daripada neraka Allah. Kita takut kepada Allah tidak seperti mana kita takut kepada binatang-binatang buas ataupun benda-benda lain. Sebab kalau kita takut kepada binatang buas, takut pada benda-benda lain ni, kita cuba sedaya upaya nak menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Tetapi takut di sini kepada Allah, dengan kata lain, menjadi insan yang taqarrub, menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang makin dekat dengan Allah, makin dekat, makin hampir. Jadilah hamba yang muqarrabun, muqarrabi, sebagaimana kita boleh tengok contoh-contoh yang berlaku kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana perjalanan kehidupan mereka? Orang kata dia punya corak kehidupan perjalanan dia macam mana? Persediaan, persiapan mereka, kesudahan bertemu, titik pertemuan yang terakhir dengan Allah, maka ramai sahabat-sahabat mati ataupun bertemu dengan Allah dalam bentuk yang mereka ni takut kepada Tuhan. Dan ciri-ciri mereka takut kepada Allah, maka makin hari makin dekat kepada Tuhan. Maka sebab itulah dikatakan para ulama mengambil daripada ayat-ayat tafsiran Al-Quran, kuntum khairun apa disebut ayat surah Al-Imran itu, dijadikan umat Muhammad itu umat yang terbaik adalah di kalangan tafsir para ulama menyebut generasi-generasi yang awal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cuba tuan-tuan buka tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dalam tafsir Jalaluddin Tabari. Jadi boleh ditafsirkan dalam itu, dikatakan bahawa umat yang sebaik-baiknya adalah umat yang seawal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad inilah. Dan arwah Tuan Guru Haji Sa'id Ibrahim sebut dalam kitab dia Aqidah Islam, dia Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ayat ini diambil, dia kata kenapa Allah sebut tu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kenapa umat Muhammad dikira yang terbaik di kalangan manusia? Sebab mereka itu menjalankan tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita boleh rujuk dalam kitab karangan almarhum Tuan Guru Haji Sa'id Ibrahim, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab yang tu umat Nabi Muhammad tu dia menjalankan tu, no? Tu yang kata umat Nabi Muhammad kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tu sebab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi moga-moga kita jadi umat Muhammad yang macam tu. Makna umat Muhammad dia menjalankan, mengajak manusia untuk perkara yang baik, mencegah dan menahan kemungkaran, melawan kemungkaran. Itu dalam kita nak masuk dalam ketakutan, takut kepada Allah. Wa huwa yastahyi minni an saytul hafazata dunubah. Sesiapa yang menemui aku dengan kematian dalam keadaan merasa malu kepadaku,
maka aku jadikan para malaikat pencatat amal, lupa akan dosa. Jadi kata Allah, diwahyukan kepada nabi-nabinya, sesiapa yang mati bertemu dengan Allah tu, dia rasa malu dengan Tuhan. Jadi bila rasa malu dengan Allah, dipeliharalah dirinya daripada melakukan perkara maksiat terhadap Allah. Kerana malu menjaga tu, diri mereka terkawal daripada berlakunya perkara-perkara dosa, maka Allah berikan kepada mereka ansaitul hafazata dzunubah, sehingga kan Allah berikan malaikat tu melupai di atas dosa yang dicatat kepada orang berkenaan. Jadi bila dia malu nak bertemu dengan Allah ni tuan-tuan, maka persiapan demi persiapan, persediaan demi persediaan dilakukan kepada Allah dengan begitu teratur dan rapinya bagi bertemu dengan pertemuan Allah. Maka di antara pertemuan dengan Allah yang boleh membawa kebaikan dan keberkatan yang berpanjangan ialah sedekah jariah dan harta yang tuan-tuan wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah yang kecil, tetapi ikhlas kepada Allah, itulah yang akan menerangi di alam kubur yang gelap gelita, penuh rasa takut, penuh dalam keadaan yang segala-galanya dalam tu. Selamat kita daripada itu tuan-tuan. Tu dengan harta yang kita wakaf. Rajin-rajinlah kita wakafkan harta kepada jalan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang beriman dengan ghaib, mendirikan sembahyang dan rezeki harta yang Tuhan bagi, lalu diinfakkan mereka ke jalan Allah. Itulah sebaik-baiknya yang kita lakukan di jalan Allah. Semoga kita berada pada golongan yang sedemikian rupa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashsha'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi